Okey, baik, kita dah buat rakaman. Okey, sekali lagi ya kawan-kawan, insya-Allah hari ni kelas kita seperti yang saya dah postkan. Tajuk kecilnya adalah lakaran bulatan, lengkungan dan elips. Itu nama dia. Kalau ada buku teks bersama-sama dengan kamu, kamu boleh rujuk muka surat 86. Muka surat 86. Ni saya tunjukkan. Okey, ni muka surat 86. Okey. Pada muka surat 86 ni, dia satu muka surat je. Okey, tajuk ni lakaran bulatan, lengkungan dan elips. Saya nak tunjukkan sekejap lagi bagaimana kita nak buat bulatan dan juga elips. Dia sedikit berbeza lah. Okey, bulatan tu macam ni ya. Okey, kalau tengok saya punya soalan tu ada dua soalan je. Soalan satu, kita nak buat bulatan. Okey, bulatan macam ni. Okey, macam yang saya tunjukkan tu. Siapa kawan kita baru masuk? Fazana. Okey. Okey, yang pertama kita nak buat bulatan. Okey, kita nak buat bulatan. Kemudian soalan kedua saya, kita nak buat elips. Elips ni dia bulatan juga, tetapi dia duduk dalam satah yang 3 dimensi. Jadi dalam contoh saya ni, saya buat 3 bulatan dekat sini. Kalau kamu tengok, dia boleh macam ni lah pandangannya daripada sini. Ini pandangan daripada sini. Ini pandangan daripada sini. Yang ini pula pandangan daripada atas. Jadi itu yang kita nak buat. Okey, kita nak buat yang pertama, kita nak buat bulatan. Yang ini dulu saya tunjuk contoh ni, ada 3 lah. Okey, ini bulatan kita nak buat. Okey. Macam mana teknik dia kita nak buat? Semestinya teknik nak buat bulatan ni dia melibatkan garisan lengkung lah ya. Jadi kalau boleh bersama-sama dengan kamu sekarang ni, ready kan pensel dan juga kertas. Saya prefer kertas grid buku matematik tu, supaya senang sikit nak buat. Okey, kalau belum ada, kamu boleh ready dulu sekarang ini. Sama-sama kita cuba buat. Kita cuba buat bersama-sama bulatan ini. Mungkin kita buat beberapa, kita tengok. Kamu buat, kemudian saya cuba tengok. Okey, kalau kita boleh betulkan. Okey, kemudian soalan 2 sekejap lagi kita akan buat elips. Bagaimana kita nak buat bulatan tetapi dalam satah yang 3 dimensi, supaya kita punya bulatan elips kita ni dipanggil elips lah. Kita boleh nampak daripada sini. Itu lain sikit lah, sudut pandangan dia lain sikit. Apakah teknik yang kita gunakan untuk buat elips ini? Sekejap lagi saya kongsikan. Okey, boleh? Sambil-sambil tu kamu ready dulu. Kamu ready dulu kertas grid kertas buku matematik itu. Okey, bersama-sama dengan kamu supaya kita boleh terus buat sahaja. Sekejap lagi sama-sama kita buat. Boleh ya? Kawan-kawan dah ready dah kertasnya? Okey, selamat datang kawan kita baru masuk, Fakrul. Okey, kita nak buat bulatan dulu. Right. Okey, ni contoh saya kat sini. Okey, saya cuba besarkan sikit skrin saya ni. Okey. Baik. Okey, kita nak cuba buat. Saya harap dengan kamu dah ready lah dengan kertas buku matematik lah ya, kertas grid, supaya kita senang sedikit nak buat. Okey, ready dengan kertas grid. Saya padam dulu yang lain-lain ni. Okey, kita nak buat macam ni kita nak buat macam ni. Ini yang kita nak buat sekejap lagi. Okey, tanpa sebarang alat. Yang kita akan gunakan adalah pensel dan pemadam. Okey, pensel dan pemadam. Tak ada alat lain, kita tak boleh guna protektor, semua tak dibenarkan. Kita guna tangan je. Okey, kita pakai pensel, pemadam boleh. Tak ada masalah. Okey, sama-sama kita nak cuba buat. Okey, ini kertas kosong Okey. Okey tak kawan-kawan? Dah ready pensel? Dengan kertas? Dah. Alright. Okey, very good. Okey, yang pertama saya nak kita buat kotak Kita buat kotak dulu.
Kalau nak senang, ambil dia punya kotak tu yang bersaiz genap lah. Okay, 8 kali 8 ke, 8 kotak 8 kotak ke, 4 kotak 4 kotak ke. Jadi senang. Ya Allah, bateri saya pula dah. Kenapa pula bateri laptop saya? Sekejap. Tak perasan baterinya. Okey. Baik. Kita akan mula dengan buat kotak. Kita buat kotak dulu bersaiz 8 kotak kali 8 kotak. Okey. Saya pun buat juga dekat sini. Okey, 8 kotak Satu, mana pensel tak keluar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. 8 kotak. Kemudian ke atas pun 8 kotak. 2 4 6 8. Buat besar sikit lah. Kalau kamu rasa besar sangat, kamu boleh buat 4 kotak 4 kotak pun boleh. Okey, ni saya buat 8 kotak 8 kotak segi 4. Okey. Jadi kita dapat square macam tu. Baik, boleh ya, saya harap boleh ya. Kemudian kita nak bahagikan kotak kita kepada 4 bahagian. Kita buat garisan di tengah-tengah dia. Okey, so dia akan jadi macam ni. One more time. Okey, bahagi dia. Okey, kita akan dapat macam tu. Seterusnya lagi, kita bahagi dia 45 darjah ni. So, dia akan jadi macam ni pula. Okey, jadi sepatutnya kamu jangan terang sangat lah ya. Garisan dia light je lah, supaya dia nampak cantik je lagi. Okay? Jadi, okay, saya kontrol sikit lah garisan dia, supaya dia tak berapa terang sangat. Okey, kita buat macam tu. So, kita siap langkah pertama kita. Kita dah selesai langkah pertama. Langkah seterusnya, kita nak buat garisan lengkung, supaya kita boleh terus nampak dia punya kesan bulatan lah. Kita nak cuba buat bulatan. Okey. Dekat sini semestinya nak buat bulatan ini dia kena praktis lah. Jadi yang pertama kali kita buat, kalau tak betul-betul bulat tu, itu normal, itu biasa, tak kisahlah ya. Jadi kita buat beberapa kali, nanti kita akan dapat lah macam mana cara kita nak lengkungkan garisan. Biasa bila saya pegang pensel, okey, yang akan bergerak adalah saya punya ni, pergelangan ini. Okey, bila saya letak, saya nak buat garisan lengkung, saya akan gerakkan macam tu. Okey. Bukan jari yang bergerak jari tak bergerak. Jari kita keraskan, kita gerakkan kita punya pergelangan tangan. So kita boleh buat garisan lengkung. Okey. Jadi kamu boleh praktis. Bagi contoh, saya try satu dekat sini. Saya buat lengkungan. Okey. Garisan lengkung. Okey. Saya hanya gerakkan saya punya pergelangan tangan. So, kena praktis lah sikit supaya garisan kita tu steady kan. Okey. Dia lebih senang kita gerakkan kita punya pergelangan tangan berbanding kita gerakkan jari. Okey. Kita nak buat lengkung tu, garisan lengkung lah macam tu. Kita buat lengkung pendek-pendek jari kita sambung. Okey. Padam balik. Okey, baik. Kita nak buat lengkungan dekat sini. Cara dia, okey, kamu lihat saya akan mula dekat bahagian yang atas ni dulu Apa saya buat? Kalau kamu perhatikan, saya tengok garisan ini Garisan ini saya tengok. Okey, ruang ini. Okey. Saya tengok garisan ini. Saya nak bahagi garisan ini kepada 3 bahagian. Okey, saya nak bahagikan dia kepada 3 bahagian. Ni garisan ni. Kalau ni tengah-tengah dekat sini. Okey, tapi saya nak bahagi dia 3 bahagian. Jadi nak bahagi 3 bahagian tu, kita taklah ukur, kita agak-agak aja. Okey, kita agak-agak. Kalau saya kurang lebih lah, saya anggaran kan
garisan saya tu, dia akan jadi kurang lebih, kalau separuh dekat sini, 1/3 dia kurang lebih dekat sini lah. Mana pensel? Tak keluar pula. 1/3 dia kurang lebih berada dekat situ. Garisan dia 1/3 daripada sini. Start daripada tengah ni, saya agak-agak, dia tak sampai pun situ. Okey. Jadi yang atas ni pun saya bahagi juga 1/3, lebih kurang dekat situ. Okey, tujuan dia macam ni. Kamu tengok dulu, sekejap lagi kamu cuba Tujuan dia, bila saya nak buat bulatan sekejap lagi, saya akan mula daripada sini, bulatan saya. Daripada sini saya start. Okey, saya nak buat lengkung tu, dia akan jadi macam ni. Ni lengkung saya. Okey, one more time, tak berapa lagi. Saya padam. Lagi sekali, kita mungkin boleh buat beberapa kali lah. Okey, kita try buat lengkungan macam tu. So, itu satu lengkungan. Kemudian saya sambungkan lengkungan saya ni daripada atas pula. Okey, daripada atas, kalau saya boleh lengkungkan. Sambung dekat situ. So, kita akan dapat kurang lebih bentuk macam gitu. Okey. Kalau kamu rasa dia tak berapa lengkung, kamu boleh padam dan boleh cuba balik. Contoh, saya padam balik yang bawah ni. Okey, dia tak berapa lengkung, saya boleh ulang balik. Okey, kita anggaran. So, dia nampaklah lengkungan dia begitu. Ya, Waalaikumsalam. Lutfi dan kawan yang baru masuk. Siapa lagi seorang tadi? Saya tak perasan baru masuk. Lutfi dan siapa Hakimi. Okey. Tajuk kita hari ni adalah lengkungan, bulatan, lengkungan dan elips. Jadi kawan-kawan yang baru bersama-sama dengan kita cuba sama-sama untuk buat sekarang ini menggunakan pensel dan juga kertas grid kertas buku matematik tu. Okey, baik. Kalau kamu lihat bentuk dia akan jadi macam tu lah sekarang ni. Kita nampaklah adalah sedikit bentuk. Okey, kita buat lengkungan. Okey, dekat situ bahagian yang pertama. Sekarang ni kita cuba nak buat bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua saya nak buat dekat bawah ni pula. Okey, saya nak buat yang bawah ni pula. Dekat sini pula saya nak buat lengkungan dia. Okey, jadi sama teknik macam tadi. Saya anggarkan saya bahagi 3 garisan ini. Garisan ini saya bahagi 3. Jadi kat sini saya agak-agak Okey, kat situ saya lengkungan daripada garisan atas. Yang sini pula saya agak-agak, saya akan buat lengkungan saya dekat sini. Okey, jadi kita cuba kita cuba. Kalau kamu rasa kamu senang dengan cara kamu nak pusing sikit kertas kamu, kamu boleh pusing je kertas tu, tak kisah, boleh pusing je buku kamu kalau kamu rasa mudah sikit. Okey, jadi dalam keadaan saya ni, saya nak pusing sikit lah kertas saya ni supaya senang saya rasa. Okey, itu dia. Saya cuba untuk buat lengkungan daripada sini sekarang. Okey, lengkungan satu. Kemudian saya nak buat daripada bawah pula. Okey, itu lengkungan 2. Kalau kamu perhatikan, kita dah ada separuh bulatan. Okey, kita dah ada separuh bulatan. Kalau dia tak berapa bulat, jangan risau. Boleh padam, boleh cuba balik. Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada separuh bulatan. Kalau kawan-kawan bersama-sama dengan kita. Boleh kawan-kawan? Okey tak tu? Senyap je. Okey cikgu, boleh buat. Very good. Nah, kalau senyap je, nanti saya pun tak tahu, kan? Saya rasa saya ada bunyi krik-krik ya. Saya ada bunyi krik-krik sekarang ni. Kalau senyap saya buka ni. Okey. Baik. Kita cuba teruskan. Okey ya. Kita teruskan. Okey, jadi sekarang ni kita dah buat sebelah kiri, kita nak buat sebelah kanan pula. Okey. Saya nak cuba buat sebelah kanan. Sama juga teknik dia. Saya nak buat bahagian atas ini. Okey.
Yang ini dulu, garisan bahagian ini dulu saya akan cuba buat. Saya bahagi 3 garisan ini, anggaran kurang lebih dekat sini. Okey, kemudian garisan ini pun saya nak bahagi 3 juga, anggaran kurang lebih dekat situ. Saya nak start bulatan saya. Okey, jadi saya start bahagian atas, saya pusing sikit kertas saya supaya saya senang. Okey, saya nak start dari sini. Oh, tak berapa jadi. One more time. Tak kisah, tak berapa jadi, kamu padam je. Lagi sekali. Tak berapa cantik juga. Tak berapa lengkung. One more time. Okey, cun. Lagi sekali. Yang sebelah sini pula. Alright. Sekarang saya dah ada macam tu. 3 suku saya dah siap. Okey. Last part, bahagian terakhir. Okey. Saya pusing sikit kertas saya ni supaya senang. Sama juga macam tadi, saya akan mula bahagian sini. Saya bahagi 3, anggaran dekat situ. Yang ini pun saya nak bahagi 3 juga garisan ni, anggarannya kurang lebih dekat situ. Okey. Saya pusing kertas saya supaya senang. Okey. Pusing sikit. Kita cuba start dari sini. Lengkungan. Tak berapa cantik. Padam. Lagi sekali. Lagi sekali lengkungan. Oh. Tak berapa jadi juga. One more time. Jangan takut, kita try je. Tak jadi, kita padam. Tak ada hal. Okey. Boleh lah. Okey, nanti kita betulkan. Sekali lagi lah. Geram pula. Okey. Last one. Dari atas. Okey, dah siap bulatan kita. Okey. Kurang lebih macam itulah bentuk bulatan kita dapat. Okey, sekejap saya padam sikit yang excess ni, garisan-garisan kat luar ni saya padam. Okey. Supaya dia nampak bersih sikit. Alright, kurang lebih macam itulah kita punya bulatan. Semestinya lah bulatan ni dia kena practice kan, baru kita boleh dapat perfect circle. Okay, bulatan kita ni taklah perfect, tapi sekurang-kurangnya dia jadilah bulat tu hanya menggunakan free hand sahaja, tangan kita sahaja, tanpa sebarang bantuan alatan yang lain. Okey, macam mana kawan-kawan punya bulatan? Jadi tak? Jadi tak? Jadi ke? Cikgu tengok. Mainlah nak tengok. Tunjuklah dekat saya. Aduh, saya boleh tengok. Okay, kawan-kawan boleh tunjuk Fazana punya. Sekejap tengok. Oh, cantik, hebat. Fazana punya lagi hebat daripada saya. Apa ni, Rauda punya? Oh, very good Rauda. Very good. Very good. Rifki, bawah sikit Rifki. Rifki, oh cantik. Rifki pakai kertas A4. Wah, susah tu pakai kertas A4. Tapi tak apa, jadi juga tu. Okey, kira jadi tu. Nanti betulkan je sikit-sikit. Dia memang kena praktis lah beberapa kali. Tapi guna kertas A4 memang susah. Rifki, selalu buat latihan banyak-banyak. Nanti hebat lah. Oh, Ivy. Sorry Ivy, saya tak perasan. Okey, Ivy. Oh, very good Ivy. Cantik. Cantik. Very good. Alright.
Ada kawan-kawan lain lagi nak share dengan kita? Ada kawan-kawan lain nak share? Fakrul, mana Fakrul? Bulatan kau Fakrul. Muka pun tak nampak Fakrul ni mengelak Ada lagi kawan-kawan nak share? Mungkin tak siap lagi kot. Okey, jadi baik, tak apa. Setakat itu kawan-kawan, nanti kalau dah siap ada yang nak share bagi tahu je ya. Kita tengok sama-sama, kita tengok. Tak ada apa nak segan. Gitulah, okey. Memang macam itulah. Dia semestinya dia memerlukan banyak latihan. Ya, orang yang mahir tu, kalau kamu rajin, kamu boleh search dekat YouTube. Ada orang tu, dia boleh lukis bulatan tanpa sebarang bantuan. Kita ada juga bantuan, kita buat kotak kan. Kalau di tangan dia betul-betul steady, dia tak payah kotak pun. Dia sekali pusing je. Woi, terus jadi bulat. Hebat. Saya pun tak boleh buat begitu. Semestinya. Semestinya. Dah tengok dah. Dah pernah tengok. Jadi kalau nak buat gitu, dia kena praktis lah. Dia memang kena betul-betul praktis sampai tangan dia steady. Dia pegang pensel je, terus jadi bulat. Oh, hebat. Kan? Jadi, tapi kalau kita tak hebat macam tu, no problem. Kita gunakan teknik ini. Dengan buat kotak dahulu. Okay? Kemudian buat garisan pembahagi macam saya kata tadi. Kita agak-agak 1/3 daripada garis tepi tu, kita boleh buat lengkungan kecil. Jadi kita sambung lengkungan-lengkungan kita itu, dia akan jadi bulatan. Sama je ya. Itu teknik dia lah. Okey, baik. Saya harap kawan-kawan lain pun boleh cuba. Okey, janganlah buat sekali je ya. Cuba beberapa kali. Lepas ni pun try lagi. Okey. Yang mana yang dah selesai tadi tu, dah buat, nanti sekejap lagi habis kelas, ambil gambar. Ini soalan nombor 1 saya dan boleh post. Okey? Baik. Sekarang kita nak tengok soalan nombor 2. Ini soalan nombor 2 saya. Okey, kita nak tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ini dia. Dia minta kita lakarkan elips. Lakarkan elips. Elips ni seperti saya maklumkan tadi, dia bulatan juga, tetapi dia duduk pada satah 3 dimensi. Kalau kamu perhatikan, dia duduk sengit sikit. Dia duduk sengit. Kita boleh nampak elips ini kononnya daripada sudut pandangan berbeza lah. Ini ibarat kita pandang daripada sini. Okey, yang ni pula ibarat kita pandang dari sini. Okey, yang atas ni kita tengok daripada atas. Jadi dia nampak lebih 3 dimensi. Ini kita panggil sebagai elips. Sebab dia sebenarnya dia bukan betul-betul bulat kan, dia macam bujur sedikit. Tapi menggunakan teknik ni, insya-Allah kita boleh buat juga. Tekniknya kurang lebih sama macam tadi, cumanya kita kena buat satah 3 dimensi dalam bentuk isometrik terlebih dahulu. Okey, baik, sama-sama kita buat macam tadi juga. Kita try sama-sama ya. Baik. Baik, ready dengan kertas kamu. Okey. Mana kertas saya tadi? Okey, ini dia yang saya dah cuba buat. Okey, contoh dia lah yang dah siap. Baik, kita buat semula. Okey. Jadi, apa saya nak kamu buat adalah kamu kena buat dulu kotak dalam bentuk isometri ni. Ingat lagi tak cara nak buat kotak dalam bentuk isometri ni? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Kalau ingat lagi, kamu boleh cuba buat square. Saya cadangkan gunakan 4 garisan ataupun 8 garisan. Okey, kita cuba buat sama-sama lah. Tak apa, saya pun buat juga sama-sama. Okey, sama-sama buat. Kat sini, dalam contoh saya ni, saya gunakan 4 kotak ya. Saya gunakan 4 kali 4 kotak. So, macam mana nak buat? Kita start dengan, kita nak start kotak kita tu dekat mana? Kita buat dulu satu titik dekat sini. Katakan saya nak start kotak saya dekat sini. Okey, titik A ni. Okey, saya nak buat kotak saya dekat situ. Okey, kemudian kita kena buat garisan mendata sebagai tapak dia. Kita buat dulu satu garisan mendata. Saya buat garisan mendata kat sini supaya panduan lah. Ini panduan saja. Okey, panduan kita. Okey, di situ yang saya nak mula tu dekat A. Saya nak mula dekat A. Okey.
daripada A ni kita akan buat garisan bersudut 30 darjah. Okey, anggaran lah, kamu boleh anggarkan agak-agak 30 darjah. Kamu buat satu garisan, saya buat dengan jarak dia 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Kalau kamu tak ada kotak, kamu boleh ukur pun guna pembaris 4 cm pun boleh. Okey, ke kanan. Okey. Kemudian daripada titik A juga, saya buat garisan lurus 90 darjah ke atas juga 4 kotak. Okey. Seterusnya, saya nak buat garisan 150 darjah ke kiri. Okey, sudut dia ni sama dengan garisan ni. Ini sudut dia. Kalau boleh saya buat kat sini, ni garisan sudut dia. Okey, sudut ni sama. Saya nak buat garisan tu dekat sini. Sini garisan tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Terlebih. Okey, sudut garisan ni kalau kamu perhatikan, sudut garisan ni sama ya. Sudut dia dekat sini. Dia mesti sama. Sepatutnya yang ini 30 darjah, yang ini 150 darjah. So dia sama kiri dan kanan. Okey. Baik, seterusnya kita nak buat garisan ke atas. Daripada sini 4 kotak juga. 1, 2, 3, 4. Sini pun 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita sambungkan saja garisan kita ni. Sambungkan. Okey, kemudian kita unjurkan ini 30 darjah juga 4 kotak. Last. Okey, siaplah kotak kita dalam bentuk lakaran isometri. Okey, ini dulu. Langkah pertama kita kena buat kotak ni terlebih dahulu. Lepas ini baru kita nak buat bulatan di dalam dia. Okey tak kotak kau? Siap tak lagi? Cuba dulu, saya bagi masa sikit. Okey dah, kotak dah siap. Mai nak tengok sikit bentuk kotak kau macam mana? Bagi saya tengok. Raudah. Okey Raudah. Alright, boleh. Okey. Very good. Boleh. Okey, Raudahnya dah siap. Kotak kawan-kawan lain. Tak apa, pelan-pelan. Saya bagi masa pelan-pelan. Okey, Atirah. Very good, Atirah. Okey, Atirah punya kotak pun dah siap dah. Comel lah Atirah buat kecil. Okey, tak apa. No problem. Boleh. Okey, kawan-kawan yang dah siap kotak sekejap. Kita tunggu lagi kawan-kawan yang lain supaya kita boleh buat sama-sama sekejap lagi. Okey. Kita boleh buat sama-sama. Ivy, oh cantik Ivy punya isometri kotak. Very good Ivy. Baik, very good. Rifki kotak. Okey, Rifki dah siap kotak. Very good Rifki. Okey, very good. Okey, baik kawan-kawan. Beberapa orang kawan-kawan kita yang dah share kotak tadi, alhamdulillah kita dah siap kotak tu. Tujuannya bukanlah kita nak buat kotak tu, soalan dia kan. Soalan dia kita nak buat ellipse. Tetapi ellipse kita akan duduk di dalam kotak itu. Kotak tu juga secara tak langsung sebagai panduan kita lah. Okey. Fazana, mana kotaknya Fazana? Bawa sikit dalam. Okey. Fazana buat
Fazana buat kotak oblik, jadi okey, tak apa. Jadi kalau Fazana buat oblik macam tu, yang akan jadi elips adalah yang pandangan sebelah kiri dengan sebelah atas sahaja. Yang depan tu dia akan jadi bulatan lah, sebab dia tengok straight. Kalau Fazana perhatikan, saya punya kotak ni, saya senang saya tunjuk dekat sini. Kalau perhatikan, kotak saya ni dia tak duduk dalam garisan yang lurus. Nampak tak? Dia kat sini 30 darjah, kat sini pun 30 darjah. Supaya saya dapat 3 pandangan lah dari sini. Kalau kita buat oblik macam Fazana buat, kotak kita akan jadi macam ni kan. Kotak kita akan jadi macam ni. Okey, yang ini bulatan. Nampak? Ini bulatan. Tapi ini akan jadi elips, ini pun akan jadi elips. Fazana akan dapat macam tu lah nanti. Boleh je buat Fazana. Okey Fazana. Okey, boleh je buat, tapi nanti akan dapat 2 pandangan lah. Okey, tak apa. Okey, boleh juga. Baik. Okey, jadi ini contoh kita akan buat menggunakan kotak kita dalam bentuk isometri yang ramai kawan-kawan kita dah siap tadi. Okey, baik. Sama-sama kita try buat sekarang ini. Mana skrin saya? Okey. Alright. Baik. Kita akan cuba buat yang di sebelah kanan ni dulu ya. Yang di sebelah kanan ni dulu. Maksud dia yang ini. Saya akan buat dari sini dulu. Okey. Dari sini kita akan buat yang ni dulu. Okey. Jadi saya besarkan sikit. Apa kita nak buat? Kita nak bahagi 4 kotak kita ni. Sama macam tadi kita bahagi 4, kita akan bahagi 4. Betul-betul separuh kita bahagikan. Okey. Kamu try tengok dan cuba bahagi 4 kamu punya kotak, dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian bahagi lagi melintang supaya kita ada garisan ini. Okey, so kita dah berjaya bahagi kotak kita kepada 8 bahagian. Cuba bahagi dulu. Saya buat permukaan sebelah kanan tu terlebih dahulu. Okey, boleh tak? Dia nak buat. Pelan-pelan. Boleh. Okey, pelan-pelan. Tak apa, kita bagi kawan kita masa, relax. Okey, macam mana? Boleh dah? Okey, bolehlah ya. Kita try ya. Okey, baik. Kita nak mula. Teknik dia sebenarnya sama macam tadi. Kita buat bahagian demi bahagian. Okey, saya akan buat bahagian yang atas ni terlebih dahulu. Okey, yang atas ni saya akan buat dekat sini. Okey, kalau kamu perhatikan, tadi kita bahagi 3, saya katakan garisan tu kan. Kita buat penandaan kan. Ini pun sama juga. Kalau kamu perhatikan, saya nak bahagi 3 dekat garisan ni. Ni garisan ni saya anggaran lah, agak-agak saya bahagi dia kepada 3 bahagian. Katakan dekat sini. Okey. Saya agak-agak kat situ. Kemudian garisan atas ni pula. Okey, garisan atas ni pun saya agak-agak saya bahagi 3, kurang lebih dekat sini. Okey. Itu dia yang tempat saya dah bahagi. Okey, seterusnya kita nak buat lengkung lah. Sama juga macam tadi. Lengkung saya bermula dari sini. Dari sini lengkung saya start. Okey, saya agak-agak lengkung saya. Perhatikan. Okey, itu lengkung yang pertama saya buat. Okey. Kemudian saya nak start pula lengkung saya yang kedua, start dari sini, atas pula. Okey, lengkung. Itu dia lengkungan saya. Yang pertama dah siap, dia akan jadi macam tu.
Yang penting kamu tanda ni, garisan ni garisan ni penting ni, penandaan tu. Kita agak-agak dia 1/3. Start 1/3, kita start corner dia. Okay. Sama gak macam tadi, kalau kamu rasa tak berapa jadi, padam je, buat balik. Tak ada masalah. Patut saya buat layer lain tadi. Alamak. Tak apa, saya try. Sekejap. Saya buat semula. Dia buat layer lain pula. Dia buat layer yang sama. Saya patut buat layer yang lain. Tak apa, lagi sekali saya try. Okey. Time. Okey, lengkungan saya yang pertama kurang lebih gitu. Baik, sekarang ini kita cuba buat lengkungan yang kedua. Saya nak buat di bahagian bawah ni pula. Okey, di bahagian bawah ni sama juga teknik dia. Saya anggaran 1/3 saya tanda kat sini. Dari bawah pula 1/3 anggaran lebih kurang kat situ. Okey, jadi saya nak buat lengkungan. Kalau kamu rasa kamu senang nak pusing kertas, saya pun akan pusing kat kertas saya. Okey, pusing sikit. Saya try buat lengkungan daripada sini. Di sini start. Lengkung corner. Okey. Kemudian yang kedua pula dari bawah ni, saya start dari sini. Lengkung. Alright. So kita akan dapat macam tu lengkungan saya. Oh, yang atas ni tadi terpadam ke? Sekali. Okey, jadi kita dah ada separuh bulatan. Kurang lebih macam tu lengkungan kita. Cuba. Try. Apa, tak betul padam, tak ada hal. Try lagi, tak kisah. Jangan takut. Cuba je. Okey, sepatutnya kamu dah siap separuh bulatan. Sama macam saya, separuh bulatan. Okey tak separuh bulatannya? Dia tak lurus. Tak apa, try. Kalau rasa-rasa tak nampak sangat bentuk dia, padam balik. Jadi dia akan jadi macam ni bentuk dia. Kalau kamu perhatikan dekat skrin saya tunjuk, dia akan jadi kurang lebih begitu. Sengit-sengit sikit biasa. Okey, saya cuba teruskan ya. Kawan-kawan yang ini pun boleh cuba teruskan. Okey, saya nak buat yang bahagian atas kanan pula. Okey, yang ini. Saya nak buat bahagian ni. Teknik dia sama. Kita anggarkan kurang lebih 1/3 daripada panjang garisan daripada sini. Daripada sini ke sini ni. Okey. Sampai ujung ni, saya anggarkan 1/3 kurang lebih dekat sini. Bagi 3. Okey. Kemudian saya akan agak garisan ni pula. Sampai sini. Juga 1/3 kurang lebih dekat situ. Okay. So, saya akan start buat separuh bulatan saya, lengkungan saya. Saya pusing sikit kertas. Saya akan mula daripada sini. Lengkung. Alright. Kemudian, satu lagi dari bawah pula. Yang ini lengkung. Okay. So, saya sekarang dah siap 3/4 gelengkungan saya. Padam yang atas ni.
Okey, dia jadi gitu. Dah nak siap dah. Tinggal satu lagi saja. Okey ke kawan-kawan? Okey cikgu. Okey cikgu. Oh, hebat. Okey, kita try yang bahagian paling akhir. Okey, saya nak buat bahagian paling akhir, bahagian paling bawah ini. Okey. Sama juga teknik dia macam tadi. Saya anggarkan di sini, saya cuba buat 1/3 kurang lebih dekat sini. Dekat sini saya nak start. Yang bawah pula 1/3 kurang lebih dekat situ. Ini semua saya agak-agak aja ya. 1/3 daripada panjang dari sini sampai hujung ni. Ini pun sama, dari sini sampai hujung ni saya agak-agak garisan tu 1/3. Okey. Baik. Jadi kita nak mula buat lengkung, okey. Jadi saya rasa lebih selesa kalau saya pusing sikit kertas saya ni. Kamu boleh pusing buku kamu tu. Okey, saya start daripada sini dulu. Dari sini saya nak start buat lengkungan saya. Lengkung. Okey, satu lagi dari atas. Lengkung juga dari atas. Alright. Tak berapa jadi sangat. Try sikit. Betul kan? Lagi padam sikit. Okay. Jadi kalau kita tengok, jadi tak elips kita? Kurang lebih jadilah bentuk elips. Tak perfect lah, tapi boleh lah. Okay. Nampaklah bentuk elipsnya. Inilah kita panggil elips ya. Dia bulatan dalam satah 3 dimensi. Macam mana? Saya buat macam bentuk kumbang je ada. Saya buat cikgu. Main nak tengok mana kumbang kau. Mari saya tengok. Apa ni, Raudah belakang sikit bukunya, tak nampak clear. Jadi tu Raudah. Cantik tu. Raudah bagi ni je, bagi kemas-kemas sikit bahagian atas itu, bagi kemas-kemas sikit bahagian atas tu. Sekejap saya tunjuk Raudah. Bahagian sini. Bahagian sini Raudah bagi clear sikit, bahagian situ. Bahagian situ bagi lancar sikit. Kemudian bahagian sini pun bagi lancar sikit. Akan nampak cantik nanti. Boleh? Ya? Bahagian kiri kanan tu. Yang ini dah cantik dah. Yang ini cantik. Ini cantik. Yang atas ni pun cantik. Okey, yang ni je. Dua ni. Bagi lancar. Bagi dia smooth sikit. Ya? Okey, very good Raudah. Mana kawan kita yang lain lagi? Sekejap. Kita tengok. Satu orang kita tengok. Ivy. Okey, Ivy punya. Oh, Ivy very good lah Ivy. Cantik lah. Okey. Cantik Ivy punya. Okey, very good Ivy. Baik, sekejap saya tengok yang lain-lain, kawan lain. Rifki, mana Rifki? Rifki belakang sikit, tak nampak kertas belakang sikit. Okey, Rifki sebenarnya jadi cuma segi 4 Rifki tu kecil sangat. So dia susah nak buat lah. Okey. Lepas ni nanti try buat segi 4 yang besar sikit. So dia akan nampak, dia akan lebih mudah sebenarnya. Besar sikit. Okey. Tetapi saya nampak dah bentuk dia jadi. Teknik dia betul dah Rifki buat. Okey, very good Rifki. Baik, kawan lain Fazana buat. Fazana punya. Okey, very good Fazana. Jadi tu. Cantik. Alright. Cuma nanti Fazana buat kotak 3 dimensi yang isometrik. Atira. Okey, Atira cantik. Very good. Atira buat jadi dah tu. Okey, ada lagi kawan kita yang nak share? Siapa-siapa kawan kita nak share? Ada? Tak ada? Okey. Tak apa, sekejap lagi boleh share balik ya. Kawan-kawan yang lain. Alright. Baik.
saya kongsikan semula skrin saya. Baik, ini kita dah buat sebentar tadi. Sekarang ini kita nak cuba lagi satu satah yang berbeza. Kita nak buat dia di sebelah atas. Kita nak buat dia di sebelah atas. Okey. Jadi macam ni lah, di sebelah atas yang macam ni. Yang atas pula kita nak buat yang ini. Okey. Kita nak buat yang sebelah atas tu. Boleh ya? Tadi kita yang ni dah buat dah. Ini dah, ini dah buat dah. Okey, ini dah lulus. Sekarang ni kita nak buat yang sebelah atas ni pula. Okey. Elips atas. Okey. Baik. Ini dia kotak kita. Kotak yang sama ya. Saya gunakan kotak yang sama. Di bahagian atas. Okey. Sama je langkah macam tadi. First step kita kena bahagi dulu 4. Kemudian kita bahagi lagi 45 darjah ya. Saya bahagi 4 garisan kotak saya ni. Bahagi 4. Okey, bahagi lagi. Okey, kemudian bahagi 45 darjah. Okey, saya dah bahagikan dia. Pembahagian ni macam biasalah, dia akan bantu kita. Sebab kita boleh buat dia bahagian demi bahagian. Lengkungan-lengkungan kecil yang kita sambung, dia akan jadi elips. Okey. Okey, saya rasa kamu pun dah dapat dah dia punya cara dia. Okey, kita dah bahagi 8 macam ni. Kemudian kita boleh buat bahagian demi bahagian. Okey, saya mula dengan bahagian saya yang atas ni, yang pertama. Okey. Yang ini saya buat yang atas. Jadi macam biasa saya bahagi 1/3 agak-agak dekat situ. Sini pun saya agak-agak 1/3. Saya start buat lengkungan saya. Okey. Tak apa jadi sekali lagi. Alright. Satu lagi lengkungan dari atas pula. Okey, lengkungan saya yang pertama dah siap. Sekarang saya nak buat lengkungan yang kedua di bahagian atas ini. Teknik dia sama juga, bahagi agak-agak 1/3 daripada garisan. Okey, kemudian kita start buat lengkungan. Okey, satu lagi. Satu lagi dari sini. Okey, dah siap separuh. Next one. Saya buat dari bawah pula. 1/3. Okey, yang ni dah ada titik dia, saya ikut saja. Okey, satu lagi. Alright, kurang lebih boleh lah tu. Okey, last one. Bahagi ni 1/3. Okey, saya pusing kertas saya ni supaya saya senang sikit nak buat. Padam, one more time. Okey, last lengkungan terakhir. Satu lagi tertinggal. Ke terpadam? Rasa dah buat dah tadi. Okey, siaplah elips saya bahagian atas. Okey, kurang lebih lah, tak berapa cantik sangat, tapi boleh lah, okay? Dapatlah idea dia, bentuk dia kurang lebih begitu. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita nak buat bentuk bulatan ataupun elips secara freehand lakaran begini semestinya memerlukan latihan. Beberapa kali kita buat, kita akan dapat. Okey, mana kawan-kawan punya? Saya tengok pula yang bahagian atas. Yang bahagian dah siap. Cantik lah Raudah buat kali ni. Atas tu jadi Raudah. Very good lah. Okay, very good. Ivy. Lama. Cantik Ivy. Very good.
Okey, Rifki mana Rifki? Belum. Very good Ivy. Rifki punya sekejap saya tak nampak. Belakang sikit Rifki. Kertas belakang sikit. Okey, Rifki dekat bahagian sini nanti boleh perbaiki sikit. Bahagian sini ni saya tunjuk. Ni bahagian atas ni. Okey, bahagian atas ni perbaiki. Tapi saya rasa masalah utama Rifki adalah kotak tu kecil sangat dan kotak tu tak berapa lurus. Sebab tu rasa macam susah sikit nak buat. Okey. Nanti lepas ni try kali kedua buat kotak yang betul-betul straight. Cantik kotak dia, bagi cantik-cantik dulu kotak, nanti senang. Dia jadi lebih senang. Okey Rifki, overall idea tu kamu dah dapat. Baik, very good. Satu orang lagi kawan kita nak share Fazana. Okey, sekejap saya tengok. Mana Fazana punya. Okey, Fazana cantik. Jadi, dah dapat dah konsep dia tu. Dah dapat dah. Okey, cuma kotak Fazana tu sebab oblik. Kalau Fazana buat satu lagi yang tengah-tengah tu, dia akan jadi bulatan lah. Ya. Okey, overall very good. Saya rasa Fazana dah faham konsep dia. Baik, very good. Okey, ada kawan-kawan lain nak share tak dengan kita? Kalau saya menunggu kawan kita ni Fakrul ni bagi memang krik-krik lah Fakrul. Tengok tu, kalau saya menunggu Fakrul jadi gitulah. Okey. Baik, kawan-kawan yang lain, tahniah. Okey, tahniah, tepuk tangan sikit. Okey, saya rasa kawan-kawan dah boleh buat bulatan, dah tahu teknik nak menyambung lengkungan, okey, dan juga dah boleh buat elips. Sebenarnya susah tau nak buat elips ni. Saya pun macam takut-takut je nak minta kamu cuba, tapi ramai kawan kita boleh buat, tak ada masalah pun. Okey, kita ada satu lagi ruang kosong. Saya nak tinggalkan sebagai tugasan kepada kamu. Okey, dah selesai dapat 3 elips ni, ambil gambar dan hantar sebagai tugasan nombor 2 kamu. So, tugasan itu, kalau boleh saya tunjukkan tugasan kita balik. Okey, tugasan kita ada 2 soalan. Yang pertama di atas tu bulatan. Walaupun contoh saya buat sampai 3, kamu buat 1 cukup lah. Okey, kamu buat 1 pun cukup. Hantar saya 1 gambar ni. Kemudian saya nak 1 lagi gambar elips. Tapi kalau kamu berjaya buat dalam 1 muka surat macam ni, sekeping je lah gambar kamu hantar pada saya. Okey, tapi kalau kamu nak buat 2 muka surat, kamu send 2 keping dekat link hantar tugasan tu. Tak ada masalah. Okey, baik. Kita tamat. Maksud saya pelajarannya itu sahaja saya tunjukkan. Saya tak nak tambah panjang-panjang. Sebab minggu depan kita ada benda yang agak sukar lagi nak dibuat. Jadi saya nak selesaikan ini dahulu. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Kawan-kawan? Ada soalan? Tak. Okey Rifki. Nanti try lagi ya. Rauda? Okey Rauda. Alright, very good. Okey, baik. Kalau tak ada soalan lagi, nanti baru nak tanya. Macam biasa, tak ada masalah. Terus sahaja ke channel Telegram ataupun kamu boleh Telegram saya. Kalau ada soalan, insyaAllah kita akan cuba jawab. Saya akan cuba jawab. Ya. Untuk pengetahuan semua, macam biasa, kita buat rakaman kelas kita ini. Okay, jadi kawan-kawan yang ketinggalan ataupun nak tengok balik, boleh rujuk semula. Sekejap lagi, lewat sikit saya akan muat naik rakaman ni. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita selfie lah dulu. Come on. Jomlah kita selfie sekali. Dah 9.30, 1 jam je kelas kita. Mari kawan-kawan. Fakrul krik-krikkan saya daripada mula sampai habis. Nampak tu, ada kepatut Fakrul. Ayo. Kawan-kawan, marilah selfie. Saya dengan Rifki 2 orang je ni. Tak best lah.
Lah ramai-ramai sikit. Ada Atira, ada Lauda, ada Ivy. Ada lagi kawan-kawan? Nabil, Fakrul, Atira, jangan lari. Fazana. Okey tu kita kenalah tengok kawan-kawan kita. Nanti kita lupa muka kawan kita macam mana. InsyaAllah apa ni saya rasa sikit masa lagi sesi persekolahan kita. Baru gunting rambut Nabil. Kami nak tengok Nabil. Nabil. Alah, baru gunting rambut lah. Handsome boy. Mana-mana handsome boy. Nak tengok sikit. Handsome boy malu. Okey. Siapa baru masuk? Syamini, kawan kita. Syamini, kita dah nak habis. Tapi tak apa Syamini, nanti Syamini boleh tengok rakaman. Okey. Kita ambil gambar dulu. Lambat pula. Okey, kita ambil gambar dulu. Ready. 1. Janganlah tutup mulut. Apa tutup mulut tu, Rauda? 1, 2, 3. Alright. One more time. 1, 2, 3. Okey. Macam itulah. Spotting semua. Okey. Baik kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan tugasan kita susah sikit. Tapi minggu depan punya cerita lah. Ya. Macam biasa, sebarang soalan terus boleh telegram saya. InsyaAllah kita cuba selesaikan. Yang penting hantar tugasan. Okey, itu saja. Alright, bye-bye. Bye-bye kawan-kawan. Bye. Terima kasih cikgu. Alright. Akhirnya dah. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama Nabil. Nabil nak tengok rambut baru. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama Nabil. Nabil nak tengok rambut baru.